Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustazah harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, hari ini kita akan meneruskan mata pelajaran kelas kemahiran Al-Quran tingkatan 2 dalam tajuk ayat yang terakhir diturunkan. Okey, sebelum ini kita telah belajar tentang pendapat-pendapat mengenai ayat yang pertama diturunkan. Jadi, kita lihat pula apakah dia pendapat mengenai ayat yang terakhir diturunkan. Jom belajar bersama Ustazah. Okey. Kita lihat dahulu standard pembelajaran yang ingin kita capai dalam tajuk ini. Okey, iaitu menyenaraikan pendapat ulama mengenai ayat terakhir diturunkan dan juga menyatakan dalil-dalil yang menyokong pendapat ulama mengenai ayat yang terakhir diturunkan. Okey, apakah dia ayat terakhir yang diturunkan? Ayat Al-Quran yang terakhir yang diturunkan. Baiklah. Pendapat yang pertama tentang ayat terakhir diturunkan ialah ayat 281 surah Al-Baqarah. Okey, mari kita baca sama-sama ayat yang terakhir ini. Okey, iaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Okey, maksud ayat ialah dan peliharalah diri kamu daripada huru-hara pada hari kiamat yang padanya akan dikembalikan kepada Allah. Okey, kemudian akan disempurnakan balasan maka sahabatnya tiap-tiap seseorang menurut apa yang telah diusahakan. Wahum la yuzlamun, sedang mereka tidak dikurangkan sedikit pun balasan. Okey, itu adalah ayat 281 surah Al-Baqarah. Okey, ini adalah pendapat yang pertama. Okey, baiklah. Pendapat yang mengatakan bahawa surah Al-Baqarah ayat 281 tadi sebagai pendapat tentang ayat yang terakhir diturunkan berdasarkan kepada hadis daripada Akramah an Ibni Abbas radhiyallahu an dengan katanya akhiru ma nuzila minal Quran kullihi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ila akhiril ayah. Okey, maksudnya ayat yang terakhir diturunkan ialah ayat 281 surah Al-Baqarah. Okey, inilah pendapat yang paling rajih yang dipilih oleh Imam As-Sayuti. Selepas penurunan ayat tersebut, Rasulullah SAW hanya sempat hidup selama 9 hari. Okey, iaitu 3 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijrah. Rasulullah SAW pun wafat. Okey, ini adalah dalil ataupun hujah bagi pendapat yang pertama. Okey, pendapat yang kedua ialah daripada surah Al-Baqarah ayat 278. Okey, yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba
in kuntum mu'minin. Okey, ayat ini adalah berkaitan dengan riba. Ya. Okey, pendapat yang kedua mengatakan bahawa surah Al-Baqarah ayat 278 merupakan ayat yang terakhir. Okey, berdasarkan hadis Umar Al-Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan katanya anna akhira ma nuzila huwa qaulullah ta'ala fi suratil Baqarah, iaitu ayat 278. Okey, maksudnya ayat yang terakhir diturunkan ialah ayat 278 surah Al-Baqarah, iaitu ayat tentang hukum riba. Baiklah, pendapat yang ketiga ialah dari surah Al-Baqarah ayat 282. Okey, iaitu ayat tentang hutang. Okey, jadi ayat ini merupakan ayat yang terpanjang dalam surah Al-Baqarah. Okey, dan pendapat yang ketiga ini menyatakan bahawa ini adalah ayat yang terakhir diturunkan. Okey, pendapat yang mengatakan surah Al-Baqarah ayat 282 adalah berdasarkan hadis Sa'id bin Musayyib yang diriwayatkan daripada Ibnu Jarir an Ibni Syaibah anna ahdasal Quran ahdan bil arshi ayatud dain. Akhrajahu Ibnu Jurir. Okey, maksudnya sesungguhnya telah sampai kepadanya berita bahawa ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan dari Arash ialah ayat hutang. Jadi, jelaslah di sini pendapat ini disokong oleh hadis daripada Sa'id bin Musayyib. Seterusnya ialah pendapat yang keempat. Okey, pendapat yang keempat iaitu mengatakan bahawa ayat yang terakhir diturunkan ialah ayat 3 surah Al-Maidah. Okey, ayat ini menceritakan tentang pengharaman memakan bangkai dan juga makanan-makanan yang haram seperti daging khinzir. Okey, jadi ayat ini diturunkan di Arafah ketika Hujjatul Wida, iaitu pada tahun ke-10 Hijrah. Okey, dan ayat ini diturunkan pada tahun akhir pada tahun akhir sebelum Rasulullah SAW wafat. Jadi sebagai kesimpulannya, pendapat yang paling rajih ataupun pendapat yang paling sah mengenai ayat Al-Quran yang terakhir yang diturunkan ialah pendapat yang pertama, iaitu surah Al-Baqarah ayat 281 berdasarkan hujah-hujah yang kuat dan hujah-hujah yang telah disokong oleh kebanyakan ulama. Okey. Jadi, Ustazah harap murid-murid dapat ingat dan juga dapat menyatakan mengapakah ayat ini dikatakan sebagai ayat yang terakhir diturunkan. Jadi, kita telah melihat beberapa pendapat tentang ayat yang pertama diturunkan dan juga ayat yang terakhir diturunkan. Jadi, mengapakah kita perlu mengetahui tentang ayat yang pertama dan juga ayat yang terakhir diturunkan? Okey, kita lihat faedah mengetahui ayat pertama dan juga ayat yang terakhir diturunkan.
faedah mengetahui ayat yang pertama dan juga ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan. Okey, yang pertama ialah dapat membezakan antara nasakh dan mansukh, ya. Maknanya mana satu ayat yang nasakh dan juga mana satu ayat yang dimansukhkan, ya, yang dibuang. Okey, kemudian yang kedua ialah untuk mengetahui dan juga memerhati perjalanan sejarah perundangan Islam. Okey. Dan yang ketiga, Islam adalah agama yang memberi umatnya supaya sentiasa mengeluarkan pendapatnya. Jadi Islam menggalakkan supaya kita berfikiran terbuka menerima perbezaan pendapat. Jadi sebagaimana yang telah Ustazah jelaskan tadi sebelum ini bahawa ada pendapat-pendapat yang mempunyai alasan yang kukuh, mengapakah mereka mengatakan ini adalah ayat yang pertama dan mengapa mereka mengatakan ini adalah ayat yang terakhir diturunkan. Okey, semua adalah berdasarkan dalil dan juga bukti-bukti yang sah. Okey, jadi murid-murid, Ustazah harap murid-murid dapat memahami dan juga mengetahui tentang ayat-ayat yang pertama dan juga ayat-ayat yang terakhir diturunkan. Jadi, sekian dahulu untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustazah. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.